Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Prabija SK Bandar Tinam. Jadi pada pagi ini Ustaz akan mengajar tajuk wuduk. Wuduk ialah perkara yang wajib kita lakukan sebelum solat. Kerana apa? Syarat sah solat mesti ada wuduk. Kalau kita tak ada wuduk kita solat, maka solat kita tidak sah. Jadi sebelum kita solat, kita kena ambil wuduk dulu. Jadi kita belajar tentang wuduk. Jadi perkara pertama yang kita akan belajar ialah menyebut dan juga membaca lafaz niat wuduk yang betul. Okey, Ustaz akan baca, kemudian anak murid akan ikut ya. Murid-murid akan ikut ya. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi, kita kena baca lafaz niat dahulu sebelum kita mengambil wuduk. Boleh? Boleh ingat anak-anak semua? Okey. Okey, baiklah. Sekarang kita akan belajar tentang anggota wuduk yang wajib. Anggota wuduk yang wajib ada 4. Kenapa Ustaz terangkan dulu anggota wuduk yang wajib? Nanti lepas daripada ni baru Ustaz terangkan anggota wuduk yang sempurna atau semuanya sekali. Jadi yang ni Ustaz terangkan dahulu anggota yang wuduk yang wajib. Mesti dibuat ketika ambil wuduk. Kalau tak, wuduk kita tidak sah. Kerana 4 anggota ni adalah anggota yang perlu dibuat ataupun perlu dibersihkan semasa kita berwuduk. Yang pertama ialah, tengok kat sini, muka. Ni muka, paras muka daripada anak rambut sampai ke anak telinga hingga ke bawah dagu. Ini dinamakan bahagian muka. Jadi kita ambil kena sempurna. Kena anak rambut sampai ke anak telinga dan juga sampai ke dagu. Jadi bila sapu tu kena sapu betul-betul sampai kena. Gosok, biar gosok bersih. Biar kena ke. Kalau tak kena nanti dia tidak sempurna kita punya wuduk. Yang pertama muka. Yang kedua ialah tangan. Tangan. Kedua belah tangan tapi bermula dengan tangan kanan daripada hujung lengan sampai ke siku, sampai ke siku sini. Lebihkan sikit tak apa. Jadi kita ambil daripada sebelah kanan dahulu. Okey, saya contohkan sebelah kanan sampai ke siku. Habis 3 kali sebelah kanan. Barulah kita mula sebelah kiri juga sampai ke siku. Sampai ke siku lebihkan sikit lebihkan sikit daripada siku ni. Untuk sempurna kena lebihkan bahagian siku ni. 3 kali juga. Jadi masa ambil wuduk kena gosok lah anggota wuduk ni. Kenakan air dan juga gosok anggota wuduk. Lengan sampai ke siku. 3 kali. Kanan dahulu 3 kali. Baru kiri 3 kali. Okey. Yang ketiga. Ni nampak ni. Dia sapu kepala, sebahagian daripada kepala, bukan rambut kepala. Jadi sapu sebahagian daripada kepala, sikit. Bahagian kepala atas ni, sikit je. Jadi kalau orang yang botak, kalau kita kata rambut salah. Kita bukan basuh rambut tapi kepala. Sebab tu orang yang botak pun mesti sapu kepala. Sebahagian saja, bukan kena ambil semua. Sebahagian saja, ambil sebahagian sikit daripada ni. Kita contoh sini. Dah. 1,
2, 3. Ambil air lah. 1, ambil air. 2, ambil air. 3. Sikit saja untuk bahagian kepala. Okey, yang keempat. Anggota yang wajib ialah kaki hingga ke buku lali. Ni paras sini ni. Buku lali ni kita ada benjolan kaki ni mesti lebih sikit daripada situ. Ingat basuh kaki 3 kali kanan. Kemudian baru 3 kali kiri. Jangan lupa gosok-gosok di celah-celah jari ni. Barulah ia jadi sempurna. Takut air tidak masuk ke dalam celah-celah jari. Ini anggota yang wajib. Anggota yang sunat, nanti Ustaz akan terangkan selepas ini. Okay, seterusnya Ustaz akan terangkan semua sekali anggota wuduk yang terlibat ketika kita mengambil wuduk. Ada 7 gambar di sini, tapi ada 8 perbuatan. Kerana ada satu gambar ni Ustaz jadikan sebagai 2 perbuatan menjadi satu dalam gambar. Okey, kita tengok. Anggota wuduk yang pertama ialah membasuh kedua belah tangan kita. Sebagaimana kita basuh tangan biasalah. Basuh sambil kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, apa kita perlu buat? Kita masukkan air ke dalam mulut, berkumur. Masukkan air ke dalam mulut. Kemudian buang sebanyak 3 kali. Selepas berkumur, kita juga memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung juga sebanyak 3 kali. Okey, selepas masukkan air berkumur dalam mulut dan juga masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali, kemudian barulah kita berniat untuk mengambil wuduk ketika kita nak basuh muka. Bacalah niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kemudian kita tadah air dan kita basuh muka. Kerana muka adalah anggota wajib yang pertama kita basuh. Selepas basuh muka 3 kali, kita pun basuh lengan sehingga ke siku sebanyak 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Okey, selepas selesai basuh tangan, lengan hingga ke siku, kita juga basuh kepala, sebahagian daripada kepala, bukan keseluruhan kepala, sebahagian daripada kepala. Sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, ni anggota sunat, iaitu membasuh telinga juga sebanyak 3 kali. Biasanya kalau Ustaz ajar, kita buat pistol ni. Buat pistol, jari telunjuk masuk ke telinga, jari ibu jari ni dekat belakang telinga dan kita tolak ke atas untuk kita basuh telinga kita. Jadi telinga belah dalam bersih, telinga belah luar pun bersih. Buat 3 kali, kita tadah air, buang sikit, buat pistol dua-dua telinga. Basuh bawah ke atas, tolak. Sama juga bawah ke atas, tolak. Berapa kali tu terpulang. Rasa, ambil air lagi, buat sama juga. 1, 2, 3 ataupun sekali pun terpulang. Tapi airnya kena basuh 3 kali lah untuk kita betul-betul bersih bahagian telinga ni. Okey. Tu Ustaz ajar selalunya. Kita buat tembak dan masukkan ke dalam telinga ni. Guna jari yang ibu jari belah belakang telinga. Okey, kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh anggota wajib juga, iaitu membasuh kaki sehingga buku lali. Kanan 3 kali dan juga kiri 3 kali. Jangan lupa gosok di celah-celah kuku ataupun jari ni. Biarkan air tu rata ke seluruh bahagian. Okey, ni adalah anggota wuduk yang lengkap, tambahan kepada 4 anggota wuduk yang wajib tadi. Yang kena tahu wajib. Kalau kita tak basuh tangan ni, sah kita punya wuduk. Kalau kita tak berkumur dan masukkan air dalam hidung, sah wuduk kita. Kalau kita tak masukkan air dalam telinga, sah wuduk kita. Tapi kalau kita tak basuh muka, ataupun kita tak basuh tangan hingga ke siku, ataupun kita tertinggal nak buat sapu kepala, ataupun kita tak basuh kaki dengan betul, maka wuduk kita tidak sah. Kerana 4 anggota wuduk yang wajib ni mesti dibuat. Kalau yang sunat kita tinggal tak menjadi masalah.
Jadi untuk lebih mudah faham, anak-anak mudah ingat, jadi Ustaz akan mainkan video daripada Ana Muslim untuk anak-anak dengar dan melihat cara teori dan praktikalnya mengambil wuduk yang betul. Okey, sekejap Ustaz akan mainkan video ni. Assalamualaikum kawan-kawan. Tekan butang subscribe untuk saksikan lebih banyak video di Ana Muslim TV. Jom belajar cara-cara berwuduk. Sebelum kita tunaikan solat, kita mestilah mengangkat hadas kecil dahulu dengan berwuduk. Tujuan kita berwuduk adalah untuk membersihkan diri. Bagaimana ya cara-cara untuk berwuduk? Jom kita belajar sama-sama. Pertama, sebelum kita mula berwuduk, sunat kita mulakan dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedua, sunat untuk kita basuh tapak tangan sehingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, sunat kita berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, sunat memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan keluarkannya kembali menggunakan tangan kiri. Perbuatan ini juga dipanggil istinsyak dan istinsar. Kelima, wajib baca niat wuduk ketika melakukan basuhan muka yang pertama. Bacaan niat wuduk adalah seperti ini. Nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yang keenam, wajib membasuh muka. Pastikan air kena pada seluruh kawasan muka, iaitu dari atas dahi hingga ke bawah dagu. Dari anak telinga kiri hingga ke anak telinga kanan. Ulang sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, wajib basuh tangan hingga ke siku. Basuh kedua-dua tangan dari hujung jari hingga ke siku. Mulakan dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Ratakan air ke celah jari tangan. Yang ke-8, wajib sapu ubun-ubun atau sebahagian kepala dengan air. Kesembilan, sunat sapu luar dan dalam telinga dengan air. Ulang sebanyak 3 kali. Yang ke-10, wajib basuh kaki hingga buku lali. Basuh kedua-dua kaki sehingga ke buku lali. Mulakan dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Ratakan air ke celah jari kaki. Ulang sebanyak 3 kali. Yang terakhir, tertib, iaitu lakukan semua gerakan wuduk tadi mengikut urutan yang betul secara berturut-turut. Selepas selesai wuduk, bacalah doa selepas wuduk dan bergegaslah untuk menunaikan solat. Doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Okey, itu dia tadi animasi penerangan tentang cara-cara mengambil wuduk daripada anak Muslim. Tu secara detailnya lah. Kalau anak-anak murid perasan tadi, niat yang dibaca sedikit berbeza dengan apa yang kita belajar hari ini. Dua-dua niat tu, dua-dua betul, tak ada masalah. Cuma Ustaz gunakan niat yang kita belajar pada pagi ini, ianya lebih mudah untuk diingat kerana ianya lebih pendek. Jadi kalau nak guna yang niat yang seperti dalam video pun tak ada masalah. Kedua-duanya adalah betul. Okey, jadi untuk tugasan pada pagi ini, Ustaz nak anak-anak murid sekalian untuk warnakan dalam modul. Anak-anak ada dapat modul yang teacher Zurin berikan. Jadi Ustaz nak anak-anak warnakan niat wuduk ini, kemudian sambung titik-titik yang di bawah tu tentang maksud niat wuduk. Kemudian, ni dah siap warna, simpan. Ustaz minta kepada anak-anak kalau sekiranya dah hafal doa wuduk ni, Ustaz nak hantarkan rakaman video anak-anak sedang membaca doa wuduk dan maksudnya sekali dan hantarkan kepada grup Telegram Prasekolah Bijak. Hantar terus ke situ ataupun boleh hantar secara personal kepada Ustaz. Jadi Ustaz nak tengoklah anak-anak dah hafal ke belum doa niat wuduk. Bukan doa niat wuduk. Okey, itu saja untuk tugasan hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.